Zafri? Apa yang 4? Apa pula yang 4 ni Zafri ni? Okay, so yang itu semalam dan hari ni. Okay, cuk satu lagi. Macam mana kita nak solve simultaneous equation? Kalau saya ada dua equation, macam mana saya nak dapatkan nilai X dan juga nilai Y? X dan juga Y. Macam mana kita nak solve simultaneous equation? Simultaneous equation is by using, by using substitution or elimination. elimination method. Elimination method. Dan hari ini kita akan sambung dengan solving simultaneous equation of linear and non-linear form involving two unknown. Maksudnya ada dua pembalik ubah lah. Macam mana kita nak selesaikan antara linear dan juga bukan linear. Equation antara linear dan juga bukan linear. Okay, lepas tu sekejap ya. Tak ingat sekejap. Okay. So dekat sini kita ada example 6. Solve the following simultaneous equation. Saya ada yang first ni equation apa? First ni equation apa? Krik. First two equation non-linear. Okay, non-linear. Adakah dia quadratic equation? Adakah dia quadratic equation? Tak sebenarnya. Ini bukannya quadratic equation. Kalau quadratic hanya salah satu sahaja. Terima kasih Zafri. Tidak. Okay, kalau quadratic equation sepatutnya salah satu variable sahaja yang akan ada kuasa 2. Ini adalah contoh quadratic equation. Quadratic equation. Okay, so saya punya example 6A ni, yang first ni, equation apa? Equation. Tiba dia pula. Equation apa ni? Linear. Not linear nak. Kuasa 2. Saya ada kuasa 2. Non-linear. Non-linear. Ya, non-linear equation. Non-linear equation tapi kena. Sekejap non-linear equation. Kejap. Dah, sorry. Sekejap. Saya cari lain sekejap. Sekejap. Okey tak? Dengar tak? Dengar. Okay, solve the following simultaneous equation. Macam mana? Tadi saya tanya ni equation apa sebenarnya? Dia bukannya linear equation. Bukannya linear, bukannya quadratic, tetapi dia adalah ellipse equation. Dia adalah circle equation sebenarnya. Circle equation. Persamaan bulatan. Sorry, tadi saya kata ellipse, bukannya ellipse tapi dia adalah circle equation. And then yang second ini, X tambah Y sama juga dengan 3 ini adalah saya punya linear equation. So from here saya ada dua equation. First and also second equation. Then from here saya ada dua equation ni, macam mana saya nak dapatkan nilai X dan juga Y? Apa yang saya perlu lakukan? Buat equation ketiga. Okey, boleh. Saya boleh buat equation yang ketiga. So daripada equation yang pertama atau kedua kita nak dapat third equation? Kedua. Okey, daripada yang kedua. So sama ada awak jadikan X as your subject matter ataupun Y subject matter terpulang pada anda. So X saya sama juga dengan 3 minus Y. So this is our third equation. Then from third, okay, kita akan substitute. Kita akan sub third equation into first equation. Sub third into first. So saya akan dapat third into first X square X. So 3 minus Y square plus Y square equals 17.
Makanya, okay, left hand side. Saya ada 3 minus y square. So nak tak nak saya akan expandkan ianya. Saya akan kembangkan dia. Kembangkan dia. So saya akan ada x pula. 9 minus 6y plus y squared plus y squared y squared sama dengan 17. Okay, kalau saya tersilap beritahu Kalau saya tersilap beritahu. Betul tak saya punya expansion ni, betul tak? Yang ni. Betul. Betul Kalau saya tersilap beritahu. Betul, okay. So saya cantikkan dia, makanya saya akan ada 2y squared minus 6y. Okay, then Plus 9. plus 9 minus 17 terus go. 17. Plus 9 minus 17. Minus berapa? Minus 8. Okay, minus 8. Minus 8 equal 0. Then factorize. So saya akan dapat factorize. Tapi kalau nak factorize terus boleh, tapi pastikan awak kena ada 2 kat luar ni. Sekejap saya cantikkan sekejap. So saya simplify dahulu, saya pemudahkan, saya simplify, makanya saya akan ada y squared minus 3y minus 4 equal 0. Then barulah saya akan factorize equals with 0. So y and y 4 1 minus plus equal 0. So y saya equal 4. Betul? Kalau saya silap beritahu y equals negative 1. So saya dapat nilai y. Dah settle ke belum? Belum, nilai x saja. Belum, sebab saya nak cari nilai x pula. Okay, then start here. When y equals 4, so our x, masukkan balik dalam third equation. So x equals with 3 minus 4, then x saya equal with negative 1. And then when y equals negative 1, x equals with 3 minus negative 1. Kita akan dapat 3 plus 1 equals with 4. Okay, 4. So, buatlah jawapannya. So, x equals negative 1, negative 1, 4. And also, and 4 negative 1. So, inilah jawapan kita. Senang je. Okay, so settle untuk A. Okay, next. Boleh? Boleh? Okay? Boleh. Okay, kalau boleh saya jalan lagi. Okay. Spacing besar. Kenapa saya buat sekat atas je? Okay, then B, saya ada x plus y equals 3. X plus y equals 3 adalah equation apa? X plus y equals 3. Equation apa ni? Ya, atas ni adalah linear equation. Bawah ni adalah? Bawah tu? Non-linear. Non-linear, yep. Dia non-linear equation. Tapi spesifikkan dia. Cuba spesifikkan dia. Memang dia non-linear tapi spesifik dia adalah third equation sebenarnya. Third equation. Okay, dah. Kita cuba. Okay, so macam mana nak selesaikan? Okay, so saya ada first. Okay. Mana yang saya nak ubah? Saya ada bawah. Bawa set tu ke y. Sekejap. Jadi y kuasa 2 tak? Okay, boleh. Boleh, tak apa, tak jadi masalah. So, saya akan ada y kuasa 2. Boleh je, tak apa. So, saya buat dulu. Y kuasa 2 sama juga dengan negatif 4x tambah 17. Okay, boleh terima? Boleh. Boleh. Y, okay, lagi? Okay, boleh. So, ni third equation. Dah boleh selesai ke tak? Belum. Saya kena cari fourth equation pula. Kan? Y Kalau equal kalau X. tadi, okay, jap. Kalau tadi awak tak tukar pun sebenarnya awak jadikan je y ni, biar je, tak apa. Pun tak jadi masalah. Okey je. Boleh je. Tapi kalau nak tukar pun tak apa. Saya tak marah. Okey je. So, saya akan dapat fourth equation. Awak nak x ke y? Subject matter? Y. Subject matter? Kenapa tak nak x? X. Kenapa nak x? Kenapa tak nak y? Y sebab senang lagi. Ya ke? Y lagi senang ke? Bukan x lagi senang? Di mana-mana X lagi senang.
mati dah. Mana-mana je boleh je. Boleh je, tak jadi masalah. Sekejap, so saya cuba kenapa y squared? Sekejap, saya padam sekejap. Kenapa y squared? Okay, saya cuba y ke x tadi korang kata. Y ke x? X ke y? Y ke x? Ingatkan aku. Y, okay. Merajuk dah semua. Y sama juga dengan 3 tolak x ke? Macam ni ke? Ya. Okay. Okay. Tak apa, saya tak marah. Kita go je. So, saya akan sub. Ini adalah saya punya fourth equation. So, saya akan sub fourth into third. Makanya saya akan ada 3 minus x square equals with negative 4x plus 17. Okay, cuba. Yang ni ada dalam video tak? Kalau dah tengok lah. So 9 minus 6x plus x square plus 4x minus 17 equal 0. Bukan tadi 17 juga Dia jadi sama. Okay. So saya akan ada x kuasa 2 tolak 2x tolak 8 sama juga dengan 0. So factorize. Factorize equals 0. So x 4, 2 minus plus. Kalau saya tersilap beritahu kalau saya tersilap. So our x equals with 4x equals negative 2. Kenapa yang ni macam? Okay dah. So dapat apa? Betul tak? X saya 4, X saya negatif 2. Betul. Okay, betul. So daripada situ cari nilai Y pula. Dah dapat X, cari Y. Cuba cari Y. 12 dan negatif 6. Y, jap. When X equals 4, Y saya berapa tadi? X equals 4, Y saya equals with 12. 12. 12. When X equals negative 2, Y equals with Negatif 6. negative 6. Semua orang sama ke? Semua orang senyap sunyi sahaja? Betul ke? Kenapa tak macam tak sama je? Masukkan dalam ni. Cuba masukkan dalam ni. Masuk ke X equation 4 4. kan. Negatif 4. Sorry madam. Saya 3 terdarap. tolak Saya 4 terdarap. 3 tolak 4 negatif 1. Saya dapat lain. Okay. Negatif 1 dengan 5. Okay. Nasib baik aku tanya. Kalau tak, terima dengan hati yang terbuka je. X sama dengan 4, Y saya negatif 1. X negatif 2, Y saya 5. 5. Betul Lepas tu masukkanlah. Sebab Betul. Okay, settle. Okay, then exercise 6.1, kaedah yang sama juga, cara yang sama. 6.1 saya ada, yang ni baru masuk kuadratik ni. Ni baru kuadratik dan juga surd. Kuadratik dan juga surd. Ini linear dan juga non-linear. Yang ini linear dan juga non-linear. Okay, so nak buat ke apa? Nak buat ke nak terus masuk 2.3? Terus masuk. Okay, terus masuk je dulu. Jalan dulu. Korang try buat tau exercise tu. Korang try buat. Jangan tinggalkan tau. Okay. Okay, aku catat lepas tu korang tinggal. Siap korang. Okay, 2.3 cubic equation. Kita dah cover linear. Kita dah cover quadratic. And now kita akan cover cubic equation. Okay, cubic equation.
So 2.3 cubic. At the end of this lesson, students should be able to define a cubic expression. Define a cubic expression. And then solve cubic equation. Solve cubic equation. Sekejap nak Sekejap. Hello. Sekejap. Korang dengar suara budak Sekejap. Oh. Solve cubic equation. Bagi tarik nafas sekejap. Saya nak cari kawasan yang senyap sikit, tak jumpa pula. Sekejap. Sekejap. Alamak, gelap tu. Okey. Gelap, madam. Nampak tak? Gelap. Jom. Sekejap. Gelap. Gelap, sekejap. Sekejap. Sabar. Sekejap. Okey, nampak tak? Nampak? Hello? Nampak. Dah nampak belum? Nampak. Nampak. Okey, nampak. Nampak. Okey, Dah ada nampak dah. Okey, kita teruskan. Saya ada tentera 3 orang lelaki. Ini lelaki. Jadinya, mak dia kat mana semua nak ikut. Keliling, hulu keliling, semua nak ikut. Nasib baik yang perempuan tak ikut. Okay, then define a cubic expression. B solve cubic equation. When one root or one zero or a factor is given. Okay, apa beza antara factor, zero dan juga root? Okay, kalaulah saya ada, sekejap kita cerita sekejap ke ada bawah? Ada cerita tak? Okay, dia ada cerita kat bawah. Nak saya cerita ke? Nak saya cerita terus ke? Kita nak jalan ke bawah? Tanya jawab sendirilah Jaharanita. Okay, 2.3a, define a cubic expression. Cubic macam mana awak tahu dia adalah cubic expression? Cubic equation. Kuasa tertinggi dia adalah berapa? 3. Ya, kuasa tertinggi 3. dia adalah 3. Betul, kuasa 3. And then the general form of cubic equation may be written as ax cubed plus bx squared plus cx plus d equals 0. So yang ini adalah example of graph cubic function. Graph cubic function kalau graph linear. Macam mana graph linear? Graph linear? Linear lah. Linear. Kalau linear. Macam mana graph dia? Graph. Okay, just a straight line only. Okay. So graph linear macam ni. Okay, kalau graph kuadratik. Kuadratik macam mana kuadratik? Bentuk U. Kuadratik Curve. bentuk U. Sama ada senyum ataupun masam. Sama ada open upward ataupun open downward. Let's say saya buat upward dan juga downward. So ini adalah graph kuadratik. And then graph cubic sepatutnya pula dia akan jadi bentuk huruf S. Dan sepatutnya dia akan ada 3 pintasan pada paksi X. Persilangan dengan paksi X, pintasan dia lah. Sepatutnya dia akan ada 3 nilai. Kemungkinan juga dia tak ada pintasan dengan paksi X. Mungkin juga dia hanya akan ada 2 nilai sahaja pada paksi X pun boleh juga, tak jadi masalah. Okay, the function cross X exists at 3 places and hence there are 3 real roots. So maksudnya bila pintasan ni ada 3 nilai, maksudnya kita akan ada 3 punca nyata. 3 punca lah. Okay, lagi. 2.3b. Solving cubic equation. Macam mana saya nak solve? Macam mana saya nak dapatkan penyelesaian untuk cubic equation? Okay, if a root or a zero or a factor, apa beza 3 ni? Dia cerita pula. Okay, kalaulah saya ada, saya nak conteng sikit. Okay, bantuan. Y equals with
carikan function yang boleh awak faktor. Kuadratik je. Saya nak kuadratik. Y equals with x square. Anak? Hello? Minus X 7. square. Minus 7. Banyaknya. Janganlah besar-besar. Kecil je. Yang simple-simple je. Saya nak kuadratik. Plus 2. Plus 2. Yang boleh faktor ni. Boleh faktor. X square. Y equal x square. Quadratic Plus- equation. Yang ada x lah. Senang. Yang senang nak faktor. Plus 2x. Plus 2x. Okay, plus 2x minus. Korang yang bagi aku tak tahu. Plus 2x minus. Plus 4. plus 4. Ya ke? Boleh faktor ke? Boleh faktor? Korang yang beri kat saya saya tak tahu. Plus 4. Boleh faktor ni? Masa macam tak boleh? Macam tak boleh je? Plus 1. Plus 1. Sekejap saya cuba. Yang boleh faktor. Saya nak yang boleh faktor. Plus 1. Okay. Kalau plus 1, okay, factorize. So saya nak awak faktorkan dia. Makanya y saya sama juga dengan faktor. Okay, faktor. Go. Faktor. Faktor. X plus 1. Anak faktor. X plus 1 times with X plus 1. So this is your factor sebenarnya. Ini adalah kita punya factor. Okay, factor sebenarnya kalau tak pun awak keluarkanlah. So X plus 1 and X plus 1 also. So ini tak cantik lah. So saya nak yang cantik. Yang ada dua. Yang ada dua faktor. Dua faktor berbeza. Sekarang ni saya ada dua faktor yang sama. Saya nak dua faktor yang berbeza. Saya nak dua faktor yang berbeza. Tolong. Minus 3. Y equals X square plus 2X minus 3. Okey, tak apa. Plus 2X minus 3. Ini dia. Okey. So dari sini so faktorkan, kalau saya faktorkan X minus X minus 1. X minus 1. okay. X So, plus 1. X plus 1 X plus 1 U ke? X minus 1. X minus 1. Jangan. Ini faktor saya. X1. Baru ni. Sekejap. So sini saya akan ada X plus 3 X minus 1. X Okay. minus 1. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Then daripada boleh? So ini adalah dia punya factor. Okay, factor saya. So factor saya adalah X plus 3 and X minus 1. So inilah saya punya factor. Okay, let's say soalan kata dia nak suruh kita cari root. So root pula. Macam mana dengan root? Root ini awak akan equate dia dengan 0. Setiap faktor yang ada ni awak akan equate dengan 0. So yang ini pun X minus 1 equal 0. Pusing pula. So saya akan ada X equals with negative 3 and also X equals with 1. Negative So- 1. Negative 1. 1. Okay, 1. Kau jangan. Nanti kan saya confused nanti. So ini dan juga ini adalah kita punya root. So root saya tulis baliklah. X sama juga dengan negative 3. X sama juga dengan 1. So ini adalah kita punya roots. And then macam mana pula dengan kita punya zeros? Maaf Dana, anak saya. Okay, so zeros just ambil dia punya nilai tadi sahaja. So negative. So jawapan dia adalah negative 3 dan juga 1.
So ini adalah kita punya zeros. Boleh nampak beza dia tak? Factors dia datang daripada kita punya equation terus. So itulah kita punya factors. Dah bergaduh pula. Sekejap nak. Di tengah hari dia dah bangun semua, dia bergaduh. Maaf. Okay, nampak beza dia tak? Antara factor, roots dan juga zeros. Kalau lah soalan minta. Kalau factor yang ada bracket, itu factor. Roots pula, macam mana roots? Roots? Equal with 0. Roots tu awak X sama dengan tau. X sama dengan -3, X sama dengan 1. Itu adalah roots. Tetapi zeros pula just ambil dia punya nilai. Dia punya jawapan awak statekan saja. So untuk zeros jawapan yang ni tadi dan juga yang ini awak tulislah. So -3 dan juga 1. So itu beza antara ketiga-tiganya. Yang ini pun familiar selalu soalan. Okay, kita jalan. Okay, if a root or a zero or a factor of cubic equation is given, we can solve the equation using long division. Pembahagian panjang. Macam mana nak dapatkan kita punya penyelesaian untuk cubic equation? Kalau linear, okey boleh go, tak jadi masalah. Kalau kuadratik sama ada kita gunakan factorization, kita gunakan lagi CTS dan juga kita gunakan formula. Dan macam mana pula dengan cubic equation? Okay, untuk cubic equation nak selesaikan kita akan gunakan long division. Macam mana long division? Okay, long division ni melibatkan division of polynomial. Ini yang dulu-dulu tahu masa sekolah rendah awak belajar dulu. Masa darjah berapa awak belajar ni? Belajar pembahagian ni, operasi bahagi ni? Ni, masa bila awak belajar? Belajar berapa? Ingat ke tak? Darjah 2. Darjah 2. 2, 3. 2, 3 gitulah dalam darjah 2, darjah 3. So ini yang kita akan guna balik. Kita guna balik. Kalau macam tak ingat, kalau ada adik darjah 2, adik darjah 3, boleh tanya dia orang. Okay, so ini yang kita akan gunakan. Kalaulah saya ada ini 7 dividing 7 by 3. Allah, dia bagus pula. Dividing 7 by 3. So 7 bagi 3. Okay, kalau saya lagi. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Bagi saya. Apa? 9 bahagi. Dividing 9 bagi 2. Boleh 2. 2. Okay. Okay, so 9 bagi 2, 9 bahagi 2 ataupun 9 bahagi 2. Okay, so untuk dapatkan yang ini, macam biasalah. So, kita bagi. Sekejap saya tulis. So sini 9, sini 2. Atas 4. Atas tu berapa? Atas tu 4. adalah 4. So bawah ni berapa? Tolak 8. 8. So baki dia? Baki Tolak. 1. So baki dia 1. Ya, pandai. So tulis balik. Awak tulis balik dalam bentuk pecahan. Pecahan apa ya? Pecahan mencampur ke? Pecahan mencampur. Pecah. Aku pun tak ingat dah. Sama juga dengan 9 equal. bukan macam ni. Ataupun juga sama juga dengan berapa? 4, 1/2. Bukan? Betul tak? Anak? Betul. Okay. Saya rasalah, saya ingat saya lah. Saya ingat saya macam sama dah. Okay. So daripada sini awak akan keluarkan balik lah. So yang atas ni apa? Ini adalah apa? Sekejap. Saya bulatkan. Ini 9, ini 2, ini 4. So 9 ni kita panggil sebagai apa? 9 ni. 9 adalah. 9 apa nak? Sebelah tu. Dividend. 2 ni adalah divisor. Okay, then 4 ini adalah kita punya quotient. Okay, then 1 dekat bawah ini adalah saya punya. 1 ni adalah saya punya Remainder.
Remainder. Bukan reminder tau, remainder. Okay. So, yang ini, dia punya penulisan, makanya ini adalah, 4 ini adalah saya punya quotient. 1 ini adalah saya punya remainder. Dan 2 ini adalah saya punya divisor. Okay. So yang atas ni adalah kita punya 9 ni tadi adalah dividend. 2 ni adalah saya punya apa tadi? Divisor. Okay. So ini adalah dia punya penulisan. Dan kita sebenarnya akan apply semua ini dalam topik, subtopik kita yang seterusnya ni lah. Kita akan apply semula. Tapi tak semudah inilah. Kita punya susah sikit lah. Dah level metrik kan. Bukannya level tajah 3. So kena tulis macam mana. Sekejap Dah boleh Dah boleh adapt dah. Ingat balik, recall balik. Apa yang dulu-dulu belajar masa sekolah tadika, sekolah rendah. Okay, ingat balik Okay. Similarly, we can divide a polynomial by another polynomial using long division. Maksudnya macam mana? Okay, kalau kita ada polinomial, okay, kononnya saya ada X tambah 3. Kita nak bahagi dengan X kuasa 3 tambah 3. Kita nak bahagi dengan X tambah 2. Yang ini macam mana nak selesaikan? Inilah yang kita akan gunakan long division. Kalau setakat 9 bahagi 2, tak payahlah long division. Yang ni tekan calculator pun boleh. Tetapi kalau x cube plus 3 bahagi x cube plus 3 divide with x plus 2, macam mana nak gunakan calculator? Calculator pun pening, akan jam lah calculator awak. That's why kita akan gunakan long division. Okay, untuk pembahagian. Untuk kita faktorkan cubic polynomial, kena gunakan long division. Okay, if x plus 3 is one of the factor 3x cube plus 8x square minus 5x minus 6. Dia kata x tambah 3 ni adalah salah satu faktor untuk yang ini. Factorize and state all the roots of the equation. Factorize, so nak faktor, kalau nak guna calculator tak lepas. Tapinya, kalau faktorkan yang biasa, guna calculator, okey je, tak jadi masalah. But now, sebab dia melibatkan dua polinomial, so tak boleh gunakan calculator. So untuk kita divide, saya kena gunakan long division. Macam mana nak divide? Cuba korang tengok dulu. Boleh faham tak rasa-rasanya? Rasa-rasa boleh faham tak? Tengok dulu, kaji dulu. Kita kena kena buat macam mana nak cakap, kita kalau nak bahagi tu kena bahagi sendiri tu lah, Madam. Kena pandai-pandai. Sekejap kita cuba Saya cuba sekejap, saya tulis. Kita nak function yang sama ke? Ada example tak kat bawah? Okay, kita cuba yang bawah ni boleh? Kita terus masuk yang bawah. Tak apa, yang atas ni awak tak faham lagi, tak apa, kejap lagi awak boleh faham. Boleh kita cuba yang bawah ni Boleh. Sekejap lagi boleh faham. Okay. Kod lah tak nampak. Okay, kita cuba yang bawah ni. Kita cuba example 7 dulu. Given that x minus 2 is a factor of 2x cubed minus 3x square minus 5x plus 6 equal 0. Factorize and state all the zero. So dia nak suruh awak faktorkan. Sebab nak faktorkan guna calculator, saya kata boleh lepas ke tak faktor guna calculator? Boleh tak nak faktor guna calculator? Tak lepas. Tak lepas. Okey, tak lepas. Tak boleh pun nak guna faktor calculator. So that's why saya akan gunakan long division and then dah daripada situ state all the roots. All the roots. Maksudnya x sama dengan ke? Yang sama dengan tu je. Roots. Anak root apa? Yang x sama dengan. X sama dengan tau. Bukannya dia punya nilai jawapan tu, bukan. So sekarang ni macam mana kita nak buat? Kita ambil lah. Dia dah kata x minus 2, faktor kita adalah x minus 2. And then kita punya polinomial, saya buat px je lah.
Panjang sangat nak sebut kan. Okay, so PX saya PX saya adalah 2X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. So, nak bahagi ni. Kita nak bahagi ni. Siap saya, ready? So, saya akan, siapa yang duduk dalam rumah? Siapa duduk dalam rumah? 2X. 2x kuasa tolak 3. 3x. Okey, 2X kuasa 3 duduk dalam rumah. 2X kuasa 3 duduk dalam rumah. So, 2X kuasa 3. Pastikan awak akan susun dia dalam bentuk descending order tau. Descending order. So, power dia akan berkurang. Menurunlah. 2X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Okay. Then, saya punya faktor adalah X minus 2. So, saya letak X minus 2 dekat situ. Lagi. Macam mana nak bahagi? So, tengok. Saya punya sekarang ni adalah 2X kuasa 3. 2X kuasa 3 ni saya akan bahagi dengan highest degree untuk saya punya faktor. Highest degree saya punya faktor adalah X. So, saya akan buat apa? Okay, saya buat kat sebelah kejap Saya buat sekejap. Makanya ambillah balik. 2X kuasa 3 bahagi dengan X. So, akan dapat apa? 2X kuasa 2x. Ya, 2X kuasa 2. 2X kuasa 2 ni sebenarnya saya akan letak dia dekat sini. So, maksudnya saya akan ada 2X kuasa 2 di situ. Okey, lepas tu, macam mana nak teruskan? Okey, 2X kuasa 2 ni saya akan darab pula dengan, macam tadi, darab dengan yang ini. Okey, so darab. 2X kuasa 2 darab X jadi apa? Jadi 2X kuasa 3. Lepas tu negatif 2 darab 2 dia akan jadi negatif 4X kuasa 2. Our operation here is minus dan subtractkan dia. Makanya saya akan ada 2 tolak 2. 2X kuasa 3 tolak 2X kuasa 3 akan jadi kosong. Habis. So negatif 3X square minus negatif 4X square. Negatif 3X square minus negatif 4X square. Negatif Ha? 1. Negatif 7. Negatif 7. X Kau jangan. square. Kena jadi X square. X square je kan? X square. X square. Dah. Saya dah buat X square. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu turunkanlah negatif 5 ni. Turun macam tadi sama je. So minus 5X. Okay lagi. Sekarang ni saya ada X kuasa 2. Highest degree dia. Saya akan bahagi dengan apa? X kuasa 2 bahagi dengan X. So X square divide with X akan dapat X. So X ni nak letak mana? X ni nak letak mana? Tak atas. Letak Tambah atas. X. Operation dia plus Atas. tambah X. Ya, pandai tambah dengan X. Okey, tambah X. Tambah X. So, darablah saja. Makanya saya akan ada X square minus 2X and then subtract. So, bawah ni tolak. Habis, negatif 5 plus 2, negatif 5 plus 2, negatif 5 plus 2 equals with negatif 3X plus 6. Okay, negatif 3X plus 6. Okay, sebab apa dapat 6 ni? Sebab saya turunkan 6 turun. di situ. Dari atas. Ya, saya. Okay, go lagi. Sikit lagi. 12, 19. Okay, lagi. Ni bahagi dengan X. So, negatif. Negatif 3. Sekejap. So, negatif 3X bahagi dengan X. Maknanya saya akan dapat negatif 3. So, letaklah negatif 3 tu dekat atas. Kau. Okay? Boleh? Kita jalankan lagi lah sebab tak habis lagi ni. So, sini saya akan ada negatif 3X plus 6. Supposenya bila saya tolak, bila dia kata faktor, maksudnya remainder kita sepatutnya mesti dapat.
Tolak, cuba Kosong. tolak dulu. Dia akan dapat kosong tak? Zero. Dia dapat kosong. Okay, 0. Sepatutnya bila dia kata faktor, sepatutnya bila awak bahagi antara ini dengan ini, sepatutnya remainder dekat bawah ni adalah 0. So now betul ke tidak X tolak 2 ni adalah factor of kita punya cubic function? Betul. Ya, Betul. betul. So factorize. Then kita faktor lah. Makanya PX saya saya ambil tadi Saya let our PX equals with 2x cube minus 3x square minus 5x plus 6. So that from there we have to factorize. So faktor saya. Okay, makanya faktor kita adalah yang ni. Awak salin balik yang ini dan juga yang ini. Makanya faktor saya adalah x minus 2 times with 2x square plus x minus 3. Then dia kata factorize. Factorize maksudnya yang kuadratik kalau boleh faktorkan dia. Kalau tak boleh faktor, biarkan je. So now 2x square plus x minus 3 can be factorized or not? Can be factorized or not? 2x square plus No. x minus 3? No? Ya ke? Tak boleh ke? Boleh. Yes. Korang jawab dulu. Sebab tengok boleh faktor tak? 2x square plus x minus 3. Kalau boleh faktorkan dia. Kalau tak boleh, biarkan je. So, x minus 2 times with faktorkan. X. Faktor. Boleh tak? Betul tak saya punya faktor ni? Cuba tengok faktor saya betul tak? Saya ada x minus 2 times 2x plus 3 times x minus 1. Is it that is our factor? Betul tak saya punya faktor? Betul. Betul. So itu adalah kita punya faktor. Okay. Boleh terima? Boleh. Okay. Dah faktor dia suruh. Okay. Lepas tu dia kata state all the roots. All the roots. Semua roots kita. So root saya adalah roots kita x equals with x equals with macam mana nak dapat roots? 2. Okay, x equals 2, x equals negative 3 over 2 and also x equals with 1. x. One. Yep, saya dah selesai. So ini adalah kaedah long division untuk awak selesaikan awak punya cubic equation. Okey tak? Okey tak nak? Okey. Nak? Okey. Boleh? Boleh go Boleh. Okey. Nak satu lagi ke? Habis dah ke lepas tu? Nak B je dulu ke? Nak macam mana? 12.23. Nak on terus ke? Nak sambung hari Isnin nanti? Cepat saya tanya ni. Kalau sambung satu je lagi pun okey. At least awak ingat dah ada 2 contoh kan? Boleh. Bukan pada Mau satu lagi, madam. Boleh tambah satu lagi tak, madam? apa dia? Sambung lagi satu soalan. Boleh tak apa, tak ada masalah. Okay, B given the equation boleh je tak apa. Saya tak ada masalah. Anak lelaki belum nak pergi solat kan? Belum kan? Okay, B given the equation yang ini. With one of the roots is x equal negative 1. Solve the equation by using long division. Dia dah beri pada kita root. Daripada root, macam mana nak dapatkan faktor? Daripada root macam mana nak dapatkan faktor? Turun. X plus 1 ni. Daripada root macam X. ya saya. X plus 1 lah. So, dia kata root kita adalah x equals with negative 1. So, faktor kita akan jadi x plus 1. Astaghfirullahalazim. Kita main pintu pula.
Okay, then from there, saya punya long division. Siapa duduk dalam rumah? Yang panjang tadi duduk dalam rumah, pastikan dia punya power dalam bentuk descending order. Bukannya ascending, no? Descending order. So, saya akan ada x cube plus 4x square plus 5x plus 2. Adik. Sekejap. Okay, then here saya akan letak x plus 1. Okay, then okay, kita teruskan. Makanya saya punya proses tadi macam mana? Saya buat apa? Paling besar. Bahagi. So tulislah kat tepi. Paling besar dalam kita punya polinomial. So x cube divide with x. So saya akan dapat x square. So x square nak bawa ke mana? Atas. X square Atas. kita akan bawa ke atas. Ya saya. So saya akan dapat x square. And then x square multiply with x. So akan dapat x cube plus x square. Kalau saya tersilap beritahu So sini minus. Then habis 4 tolak 1 akan dapat 3x kuasa 2 tambah 5x. Masuk? Bahagi. So 3x kuasa 2 bahagi dengan x. So saya akan dapat 2x kuasa 2. 3x. 3x kan? Siapa ada 2x kuasa 2 tadi? Okay, saya akan 3x. dapat 3x. Okay, so 3x tambah kat sini tambah 3x. So bagilah. 3x kuasa 2 tambah 3x. So saya akan subtract. Habis 5 minus 3, 2x plus 2. 2x plus 2, 2x plus 2. So 2x plus 2. 2x plus 2. 2x. Bagi x dapat. Bagi x dapat 2. Okay, so X. saya akan tulis 2x over with x. So akan dapat 2. So 2 lah kat sini. Kita akan letak plus 2 here. So plus 2, 2 times x. So 2x plus 2. Then subtract. So akan jadi berapa remainder? 0. Remainder saya plus 0. Then dia nak suruh apa? Solve. Okay, dia kata solve. Walaupun dia kata saja, maksudnya awak kena cari nilai x anda sama dengan berapa. So, px saya, kita ambil balik, kita let dah tadi. Sepatutnya kita kena let our px equals with x square pula, x cube plus 4x square plus 5x plus 2. Then from here, we have to factorize our equation, our function, our expression. So saya akan ada faktor dia adalah x tambah 1 darab dengan x kuasa 2 tambah 3x tambah 2. So dia akan dapat x tambah 1. Faktorkan dia. Okay, faktorkan. Dia mesti boleh faktor. Ya, yakin je saya. Walaupun saya tak tahu boleh faktor ke tak. Tak, betul tak? Betul tak? Kalau saya tersilap faktor beritahu tahu. Betul. Dah tekan. Betul Okay, cantik. So, ini adalah saya punya factor. Then dia kata solve. Maksudnya saya kena cari x saya sama dengan berapa. So, from here, x plus 1 equals 0 and also, sekejap saya ambil balik sekejap. Untuk solve, saya kena buat px saya mesti sama dengan 0. So, saya akan ada x plus 1, and also x plus 2 equal 0. So x saya equals with negative 1, x equals with negative 2. Tapi saya tak buat yang satu lagi ni. Kenapa saya tak buat yang satu lagi? Sebab dia sama je kan? Dia sama. So saya tak buat lah. Makanya saya punya solution untuk kita punya polinomial tadi, x equals negative 1 and x equals negative 2. Okay, boleh? Boleh. Senang. Boleh. Senang je, tak susah pun. So saya ada berapa lagi example dah? Saya ada berapa lagi? 1 C, saya ada C. Saya ada D juga. Boleh juga buat dulu. 2. Kalau nak buat dulu pun boleh, tak apa jadi masa. 2 je lagi. Okay, 2 lepas tu kita masuk exercise. Settle dah untuk habis dah. Habis dah ke?
Okay, lepas tu habis dah. Lepas tu habis dah untuk chapter tu. Tapi, okay, settle kat situ. And then tutorial, ada yang tanya saya tadi, jawapan tak ada tutorial. Tak ada jawapan ke? Dia tak bekalkan jawapan pada anda semua ke? Anak? Tutorial dah buat ke belum? Tak ada, madam. Ada kan? Tutorial Tutorial tu tak ada jawapan akhir. Tapi bagi peluang, bagi saya buat dululah. Saya tulis dulu jawapan akhir dia apa. Lepas tu nanti saya share dengan anda semua. Ya? Lepas settle, nanti saya copy dululah. Sebab nanti saya share dengan awak semua apa yang ada tu lah. Boleh Korang dah try buat ke? Belum. Belum. Ada seorang tadi tanya saya. Lepas tu saya buat tak tahu je. Sebab saya tak tengok lagi. Sebab tu saya buat tak tahu je. Okay, so nanti saya tuliskan balik awak punya jawapan akhir dulu. Saya listkan dulu apa jawapan akhir dia. Dan baru saya share dengan anda semua. Okay. So saya rasa untuk hari ni sampai sini je dulu. Kita jumpa lagi hari Isnin.